Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin wa ila jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Muka surat 46 bawah sekali itu tepi sebelah kiri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Seperti berkata tuan guru kami Syekhul Islami pada masyikhahnya, yakni nama kitab. Masyikhah tu nama kitab ya. Bagi sahibil hidayah, beberapa banyak daripada orang tua-tua yang besar-besar pada ilmu dan kelebihan yang aku dapat akan mereka itu orang-orang yang besar, tuan-tuan yang besar ya, orang-orang tua yang besar-besar. Mana orang-orang alim yang besar-besar, orang alim-alim. Dan tiada aku menuntut daripada mereka itu, mereka orang tua-tua yang besar. Mereka itu kembali kepada orang tua-tua yang besar. Ya, dan tiada aku menuntut daripada mereka itu, orang tua-tua yang besar, akan kebajikan. Itu dia. Dan aku berkata-kata atas ini keluputan. Hal keadaannya aku mengadakan akan ini baris daripada syair. Kesedihan aku atas keluputan berjumpa. Kata dia, tiadalah tiap-tiap yang luput dan binasa itu didapatkannya, kan tiap-tiap yang luput. Baik, sambungan daripada tajuk yang ke-10, fasal pada menyatakan mengambil faedah, menuntut faham, dan juga menuntut untuk beramal dengan ilmu yang kita belajar. Baik, berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah, beliau menakalkan satu cerita daripada gurunya, Syekhul Islam pada masyikhah dalam kitabnya. Nama kitab bagi sahibil hidayah, kitab fiqh mazhab Hanafi. Kata dia, Tok Guru dia sebutlah. Dia kata berapa ramai aku jumpa dengan tuan-tuan guru orang hebat-hebat yang alim, tapi sayangnya aku tak mengambil manfaat, mengambil faedah daripada orang yang aku jumpa itu. Allah rugi, kata dia. Tok Guru ramai, Tok Alim ramai, dan aku jumpa mereka. Bukan tak jumpa, tapi aku biar, tak mengaji, tak tanya, tak menuntut ilmu dengan Tok Guru yang alim-alim tu.
Akhir sekali mereka meninggal. Sampai mereka meninggal. Lepas mereka meninggal, barulah aku pun tersedar, silapnya masa hidup lalu aku tak mengaji. Nak ceritanya betapa menyesalnya kita tidak mengambil peluang. Ketika mana alim ulama, tuan-tuan guru yang ramai itu ada di sekitar kita, kita biarkan. Tak mengaji. Akhir sekali mengeluh. Ya. Sehingga dia mengatakan dalam satu syairnya, kesedihan aku atas keluputan berjumpa. Kalimah terjemah tu maknanya, kata dia maksud syair, ayuhai kerugian. Maknanya kalau bahasa kita, alahai ruginya aku. Tu dia. Alangkah ruginya aku, dan kesedihanku, sedihnya aku, betapa sedihnya aku, dan kesalahan aku, betapa menyesalnya aku, ruginya aku, sedihnya aku, kata dia, atas luput berjumpa serta yang besar-besar daripada ulama-ulama dan yang besar-besar daripada yang mempunyai kelebihan-kelebihan, padahal tiada didapatkan sekali-kali akan sekalian barang-barang yang telah luput dan binasa itu, dan tiada mungkin hendak mencari akan dia, akannya luput tu. Maka ini semata-mata kesedihan dan kerunsingan sahaja, padahal kesedihan dan kerunsingan itu tiada memberi manfaat kemudian daripada telah berlalu kelakuannya. Pekerjaan dia itulah. Maknanya keluhan setelah benda tu berlalu tidak memberi apa-apa manfaat faedah. Cuma boleh sedihlah. Dia main silapnya. Lepas tu yang kamu silap tu, adakah boleh kamu kembali mengambilnya? Tak boleh. Sebab tu kita ni peluang kalau jumpa ustaz, jumpa orang alim, ambillah manfaat, tuntut ilmu daripada mereka, supaya kita juga tidak mengalami penyesalan sebagaimana guru kepada pengarang kitab kita ini. Dulu orang alim ramai, sekarang ni ramai juga, tapi taklah seramai dan sehebat dahulu. Selalu disebut-sebut, ustaz sebut contoh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kita, Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Laisi, Sa'ad bin Al-Laisi, Ibnu Abi Zi'bin. Ini di antara ulama-ulama yang besar belaka. Tu ni. Jadi Imam Syafi'i sendiri dia alim dah, sempat dengan Tok Guru ramai, tapi ada dua orang yang dia tak sempat belajar dengan Tok Guru ni, dia menyesal. Dia kata alangkah ruginya, menyesalnya aku tak sempat belajar dengan dua orang alim yang besar pada zamannya. Pertama sekali iaitu Imam Al-Laisi yang berada di Mesir, yang kedua dipanggil Ibnu Abi Zi'bin. Yang ini ulama besar, mujtahid besar. Bahkan Imam Al-Laisi ini, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahawa Imam Al-Laisi ini afqahu min Malik. Imam Lais ini lebih faqih, lebih alim daripada guruku Imam Malik. Tapi sayang tak sempat. Dia pergi dalam perjalanan nak pergi ke Mesir nak mengaji dengan Tok Guru ni, sampai separuh jalan dapat cerita Tok Guru ni meninggal dunia. Menyesalnya, Allah silap. Tak sempat mengaji. Ni orang loba nak mengaji, nak ilmu. Kali ni orang tak loba nak ilmu, Tok Guru sebelah rumah dia pun tak mengaji. Tak usah kata duduk jauh, siapa tinggal negeri kapung. Tok Guru ustaz ada sebelah rumah dia pun tak ambil manfaat dia. Cuma dia boleh cerita lah. Boleh cerita pada orang, bangga. Orang sebut nama ustaz tu, ustaz ni. Oh, ustaz tu sebut sebelah rumah saya ya. Bangga dia sebelah rumah dia. Satu taman dengan saya ustaz tu. Ya kau? Jangan dia tu begini. Yalah duduk sama dengan saya. Oh hebat, bagus duduk sama ni, boleh mengaji dengan dia. Tak mengaji juga. Siapa mati ustaz tu? Tak mengaji. Dia panggil tak pandai mengambil tuah. Walau kalau dia mengaji, banyak manfaat yang dia dapat ambil. Orang dulu-dulu tuan, umpama cerita disebut oleh sahibu Fathil Mu'in, I'anatul Talibin, syarah kepada kitab Fathul Mu'in.
Dia bawa cerita di situ betapa lobanya satu orang tu imam, Imam Subki. Imam Subki ini dia ni sezaman dengan Imam Nawawi. Jadi oleh kerana dia ni tinggalnya di Mesir, Imam Nawawi ni tinggal di Syria. Satu ketika Imam Nawawi ni ziarah, pergi ke Mesir untuk menziarahi Imam Syafi'i. Apabila dia sampai dekat makam Imam Syafi'i, tahulah apa perasaan dia, wallahu alam. Imam Nawawi ni dia rasa Imam Syafi'i ni dahsyatlah, hebat orang alim. Dia rasa malu ke segan, tak masuk rapat dengan makam Imam Syafi'i. Sempat tengok kubur tu dia jauh. Dia rasa apa perasaan tak tahulah. Dan dia berjalan pun jalan kaki, turun berjalan kaki merahmati Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i tu meninggal dah. Jadi waktu Imam Nawawi sampai di Mesir, dia tahu cerita Imam Nawawi datang. Dia nak jumpa. Bila mana nak jumpa, Imam Nawawi balik ke Syria, tak sempat jumpa di Mesir. Imam Subki nak jumpa dengan Imam Nawawi, tak sempat. Imam Nawawi ni balik ke Mesir. Apa ni? Imam ni balik ke Syria. Balik Syria, balik Damsyik, Damaskus hari ni. Jadi bila mana dia dengar Imam Nawawi balik ni, Allah, tak sempat jumpa dengan Tok Guru Nawawi. Dia pun lepas pada tu, berapa lama tempohnya, dia pun berangkat pergi ke Syria nak jumpa dengan Imam Nawawi. Sama juga sebagaimana berlaku pada Imam Syafi'i untuk berguru dengan Imam Al-Laisi. Imam Subki juga bila mana dalam perjalanan pergi itu dengar cerita Imam Nawawi meninggal, tak sempat jumpa juga. Serupa dengan Imam Syafi'i dulu. Walaupun begitu, dia terus pergi juga ke Syria. Dia tanya orang, mana kampung Imam Nawawi, mana tempat Imam Nawawi mengajar. Dia pun pergilah. Pergi ke madrasah, di sekolah tempat yang Imam Nawawi mengajar. Nama tempat dipanggil Darul Hadis. Di Syria ada satu tempat Imam Nawawi duduk mengajar masa dia hidup, namanya Darul Hadis. Jadi oleh kerana dia ni rasa kesal, rasa sedih yang tak amat sangat, tak sempat jumpa dengan Imam Nawawi, di tempat kawasan sekolah madrasah tempat Imam Nawawi mengajar tu, di setiap penjuru tempat dia sembahyang. Jadi orang pelik. Habis lepas situ dia berpindah sembahyang. Habis tempat dia sembahyang, tempat Imam Nawawi mengajar. Jadi orang tanya dia, pasal apa? Dia kata, Syekh, Tok Guru ni merata sembahyang ni. Dia kata, aku harap-harap bahawa tempat dipijak Imam Nawawi itu terkena pada muka aku. Nak ambil berkat Imam Nawawi. Biarlah tak sempat jumpa dengan Imam Nawawi, yang penting tempat Imam Nawawi pijak ni, aku tempat biar tanah tu biar kena muka aku. Ni hebat tu Imam dahulu ni. Maknanya walaupun tak sempat, begitulah kelakuan mereka. Betapa sesal dan sedihnya tak sempat jumpa dengan Tok Guru besar. Kita ni kena gitu. Dengar cerita mana orang alim orang apa, ya ikhlas. Dia panggil alim Rabbani, beramal dengan ilmu dia. Maka kita kena roba, kena pergi jumpa. Paling tidak kita jumpa, kita minta dia doakan kepada kita keberkatan. Ini Ustaz buat ni. Walaupun Ustaz tu mengaji dengan guru dahulu, ada masa ruang kita pergi ziarah. Ziarah tu kita minta, kata Ustaz, Tok Guru doa untuk saya. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pombing, salah seorang pensyarah di universiti, hari ini Universiti Quza, Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Dulu dia ni satu orang alim besar, keluar daripada fatwa ni kerana dia diburu oleh kerajaan Siam, kerana perjuangan untuk kemerdekaan fatwa ni, akhir sekali menetap di Terengganu. Kerajaan Terengganu ni satu ketika tak silapnya offer kepada dia untuk menjadi mufti kerajaan Terengganu. Ni Syekh Abdul Rahman Pombing. Orangnya kecil, rendah je. Tapi dia bukan kira kecil rendah tu, kira alim dia. Dan Syekh Abdul Rahman Pombing ini, dia merupakan menantu kepada Padang Mekah, Tuan Guru Haji Ismail Al-Fatani Al-Makki. Dia panggil Padang, orang panggil mengaji Padang Mekah. Padang ini dia alim terkedepan dalam sudut ilmu usuluddin. Dia alim belaka,
tapi dia ni cenderung kepada ilmu usuluddin. Jadi Syekh Abdul Rahman Pombing ni jadi menantu kepada Syekh Syekh Ismail Al-Fatani Al-Makki di Mekah. Jadi waktu dia hidup tu Syekh Abdul Rahman ni guru kepada Gusak. Gusak tu dia mengaji di Mekah tu pernah berguru dengan Syekh Abdul Rahman Pombing, Tuan Guru Haji Wazir bin Awang hafizahullah taala. Dia mengaji di Mekah selama 23 tahun. Jadi sempat berguru dengan Syekh Abdul Rahman Pombing. Jadi apa masalah saja biasanya antara rujukan guru ustaz ni kepada Syekh Abdul Rahman, guru dia. Ada masalah lekat dia akan pergi jumpa. Jadi oleh kerana selalu dalam kelas ni kerap dia sebut guru dia Syekh Abdul Rahman. Jadi kita pun tertanya, di mana guru Syekh Abdul Rahman ni? Rupa-rupanya berada di Terengganu, dekat Kuala Ibai. Jadi satu ketika tu kita pergi buat lawatan. Ustaz pergi buat lawatan sebuah van ke dua buah pergi ziarah. Dia usia dah Bromo dah. Uban habis dah. Bulu kening pun uban misal janggut uban. Lanjut usia dia. Jadi nak ceritanya kita pergi ziarah tu, jumpa dengan Tok Guru ni. Sambil tengok kitab dekat perpustakaan dia tu. Sambil-sambil dia pun angkat hidang makanan ringan kita ni sampai tetamu ni. Jadi kita pun sebutlah, kata Baba Tok Guru minta doalah kita sikit ni biar berkat mengaji dan sebagainya. Dia pun ini tengok Tok Guru ni. Ada setengah-setengah kita ni, Tok Guru kita ni ada juga dia berdoa, wallahualam mungkin berdoa selepas itu. Biasa insya-Allah kita pakat berdoa lah. Tapi Syekh Abdul Rahman Pombing ni bila mana murid dia ataupun orang ziarah minta dia berdoa, kata Baba ataupun Tok Guru, doakan kepada kami. Dia berhenti hidang tuan, akak tangan berdoa selalu. Ni kagum kita. Tepuk Syekh doa, dia berhenti hidang, akak tangan berdoa selalu. Bukan kata insya-Allah kita berdoa. Tak berhenti doa selalu. Doa kita pahami. Seronok kita. Ini doa. Tak lama berapa tahun selepas itu dia meninggal dah. Syekh Abdul Rahman Pombing ni meninggal dunia. Meninggal pun di Terengganu lah. Jadi maknanya guru-guru seumpama kalau kita dengar, ada peluang kita pergi ziarah, minta dia doa kepada kita. Itu dia. Kenapa? Kerana kita nak ambil menapak kerana berkatnya mereka ini mengaji dekat dengan guru-guru yang dahulu. Mengaji Mekah, dia pula sebagai seorang yang alim. Alim sungguh lah. Layak untuk dilantik menjadi mufti. Dia pun Syekh Abdul Rahman, asal kampung dia Pombing Patani, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi maknanya kalau ada terdengar kita pergi. Kenapa? Kerana kita satu hari nanti kita akan rasa berbangga-bangga. Kita rasa bangga. Bangga apa? Kalau orang sebut sempat ada ustaz dengan Tok Guru ni, alhamdulillah sempat juga ziarah. Bangga kita. Tapi kalau kita tak sempat, silap, itulah rugi tak pergi. Jadi kita pun menyesal, silap walah dia sempat dengan kita. Dan kita pun masa tu pun kalau kita nak pergi ziarah pun ada masa pun, tapi kita tak pergi, kita akan rasa kerugian. Sebab ulama ni waris Nabi. Jadi kalau Nabi tak sempat nak jumpa waris dia. Jadi kalau kita sempat jumpa dengan waris-waris yang besar-besar seumpama ini, maka kita rasa seronok dan kita rasa bangga kerana sempat bertemu dengan mereka. Apatah lagi kalau kita dapat pula amalan mereka, mengaji dengan mereka, lagilah kita bangga. Ya, ziarah pun kita bangga dah. Bahkan bukan kata ziarah yang masih hidup, bahkan kalau kita diberi peluang untuk ziarah makam-makam ulama-ulama yang besar, itu pun kita rasa bangga habis dah. Umpama kita pergi ziarah mana? Makam Imam Malik. Alhamdulillah, siapa yang pergi umrah atau pergi haji sebenarnya telah menziarahi makam Imam Malik di Kubur Baqi'. Walaupun dia tak kenal mana makam Imam Malik, sebenarnya dia ziarah. Mana kita rasa bangga. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i, kita pernah ziarah, contoh. Kemudian Imam Syafi'i, kita pergi pula di Mesir, sempat ziarah pula. Allah, Imam Syafi'i yang kita duk beramal pada hari ini belah Nusantara ni mengikut cara bagaimana dia mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis, cara Imam Syafi'i. Tiba-tiba kita boleh pergi ziarah Imam Syafi'i, Allah rasa bangga kita. Ini bangga. Walau Imam Syafi'i ini meninggal dah. Kemudian imam-imam yang besar selepas daripada itu, Imam Zakaria Al-Ansari,
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari, Syarhul Sahih Al-Bukhari. Kita pergi ziarah pula, dapat pula ziarah Imam Ibn Hajar. Allah rasa bangga. Kita boleh ziarah apa lagi? Kalau di Mesir ni banyak sangat, beribu-ribu ulama-ulama besar yang mengarang kitab. Siapa lagi? Kita boleh ziarah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Kita boleh ziarah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dikenali sebagai Qutbul Auliya, raja bagi segala wali pada zamannya. Tok wali atas muka dunia tak tahu berapa ramai, dia tu orang panggil raja. Maknanya ketua bagi segala wali zamannya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Keramat dia ni, dia pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan bercakap dengan Nabi Khidir. Ini Syekh Abdul Wahab. Maknanya kita pergi boleh ziarah kubur dia pun rasa bangga kita. Syekh Ar-Ramli, dua orang, Syekh Abuddin Ramli, anak dengan ayah, dua-dua jadi tua alim, dua-dua pengarang kitab, dua-dua ni merupakan ulama Al-Azhar, ulama besar. Kita pergi ziarah, alhamdulillah ziarah. Bahkan kita pergi ziarah siapa lagi? Sahabat tu sendiri, setia usaha kepada Rasulullah. Salah seorangnya meninggal di Mesir, Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ni, dia ni tukang catat, salah seorang tukang catat SU, setia usaha kepada Nabi. Kita boleh pergi ziarah, kita duduk kat situ, kita baca Qur'an, Fatihah dan sebagainya, bangga kita. Siapa lagi? Kita boleh jumpa sahabat Nabi yang dikatakan meninggal dan dikumikan di Mesir juga, iaitu yang membuka negara Mesir, Amr bin al-As. Amr bin al-As ni ada satu lubang dekat kubur dia tu, kalau kita letak hidung kita, dia bawangi macam kasturi kubur dia. Siapa ni? Amr bin al-As. Kubur dia berdekatan dengan sahabat Nabi Uqbah bin Amir. Maknanya kita boleh jumpa orang umpama ini, rasa bangga gitu. Antara tempat yang terbaik di bumi Mesir, dikatakan itulah salah satu tempatnya. Kenapa tempat yang terbaik dikatakan di situ? Ketika mana Uqbah bin Amir meninggal dunia, maka sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mesir itu berkumpul di situ untuk mengebumikan Uqbah bin Amir. Bermakna tanah di situ itu pernah dipijak oleh sahabat-sahabat Nabi, dan sahabat Nabi ini dijamin syurga. Mana tanah itu dipijak oleh ahli-ahli syurga. Maka kita pergi, kita pijak. Kita pijak juga tempat situ. Mudah-mudahan tapak kaki kita itu terkena debu-debu yang dahulunya pernah dipijak oleh sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan keberkatan mereka juga kena pada kita, dengan kita juga jadi berkat. Apatah lagi kita berjalan mengaji dengan ulama. Ulama mewarisi ilmu daripada Rasulullah, turun-turun sampai kepada kita. Ini sebab itulah kalau kita sempat dengan ulama-ulama besar seumpama ini, tiba-tiba kita tidak mengambil ilmu daripadanya, pada suatu hari nanti kita akan menyesal, silap aku tak mengaji dengan dia. Tapi kalau kita mengaji, kita rasa bangga. Sempat saya mengaji, adalah satu ilmu saya ambil daripada Tok Guru ni, walaupun satu, alhamdulillah saya syukur, daripada tak langsung. Kita berbangga. Ustaz berapa orang, alhamdulillah syukur. Sempat juga bertemu dengan anak murid kepada Tok Kenali kau di Kelantan. Anak murid akhir-akhir anak murid dia. Sempat. Tapi sempat pun tak lama, sebab dia pun dah usia banyak, kemudian meninggal dunia. Tapi sempat berguru, belajar walaupun sedikit dengan murid kepada Tok Kenali yang masyhur pada zamannya. Itu dah sebangga. Tok Kenali tak sempat dengan kita. Sempat dengan anak murid dia. Tengok anak murid dia pun, Masya Allah. Anak murid dia pun hebat. Bayangkan Tok Guru macam mana, Allah Allah. Murid pun hebat dah. Dahsyat. Kita ni hafal dalam kepala. Umur dia ni, mata dia tua, mata pun tak nampak. Efek daripada dia sakit. Tak mata. Tapi kita mengaji. Ada anak murid ni sengaja nak tahu ingatan dia ni setara mana. Dia baca kitab tu, dia lakar. Dia lakar baca. Tok Guru kata, dia kata ingat dia tu bukan gitu tu. Tinggal tu. Baca balik, mata tak nampak. Orang tinggal lakar baca. Lakar beberapa baris. Dia kata begitu. Berhenti dulu. Bukan gitu. Ayat kitab ni begini. Dia sebut gini. Terkejut tuan, kagum.
Maknanya, hebat. Kitab ni hafal kepala kita. Kita usah kata hafal kitab. Nama kitab kalau tanya nak jawab tak boleh. Nama je pun. Nama kitab apa dah awak belajar? Saya pun tak ingat. Nama kitab pun tak ingat. Usah kata apa isi kitab. Belum lagi tanya siapa pengarang kitab. Hidup zaman bila, meninggal zaman bila. Berapa buah karangan dia tinggal? Tak ingat belaka. Tu kita. Pasti terpanggil kita ni baru belajar. Ulama dulu dia hafal belaka, bukan sekadar belajar. Isi kitab pun mereka hafal. Tengok Imam Syafi'i kan. Sebelum dia mengaji dengan Imam Malik, kitab Muwatta' tu lebih kurang dalam 1 inci lebih, 2 inci lah. Kitab 2 inci tu sebesar Quran tu dihafal habis daripada kulit ke kulit. Dihafal. Baru jumpa dengan Imam Malik, minta untuk belajar kitab Muwatta' Imam Malik. Dia kata, Tok Guru, saya hafal belaka di kitab Tok Guru. Imam Malik nak test dia. Kalau betul hafal, cuba awak baca. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ber. Imam Malik dengar tu kagum dia. Boleh, kalau macam ni boleh nak mengaji. Batu Imam Malik, dia bangga dengan Imam Syafi'i. Bahkan dia berbangga dengan Imam Syafi'i terhadap murid-murid yang lain. Kenapa? Kerana dia ni antara murid yang hebat. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Akhir sekali, ilmunya dapat setanding dengan Imam Malik, bahkan boleh membuka mazhab dan juga pandangan-pandangan yang baru berbeza dengan pandangan dia. Nak cerita alimnya Imam Syafi'i, sampai boleh buka mazhab sebagaimana gurunya. Hebat. Inilah imam-imam ulama dahulu. Sebab tu kita boleh berbangga dengan imam-imam seumpam ini, walaupun kita tak sempat dengan mereka, tapi cerita-cerita mereka itu menyebabkan kita dengar itu pun berbunga-bunga, hati kita seronok. Itulah imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, maknanya jangan kita lepaskan peluang ngaji, belajar, supaya kita tidak menyesal. Habis itu kemudian berkata pengarang kitab kita lagi, berkata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, apabila adalah engkau itu pada suatu pekerjaan, maka jadikan olehmu akan diri kamu padanya, pada suatu pekerjaan, padanya suatu pekerjaan, dan memadalah berpaling daripada ilmu Allah Ta'ala itu semata-mata kehinaan dan kerugian. Itu dia. Maknanya kalau kita duduk pada suatu ilmu tu, tumpu itu, kalau kamu berpaling, tak peduli pada ilmu, duk kejar benda lain lagi, maka hina dan rugilah kamu. Tuan-tuan muslim-muslimat anak-anak yang dirahmati Allah. Maknanya kalau kita duduk dah mengaji itu bagus, mengaji. Kalau kamu tinggal mengaji, tinggal ilmu ini, maka kamu akan mendapat kehinaan dan kerugian. Sebab tu hebatnya satu orang itu kerana ilmunya, kerana amalnya, maka dia akan naik pangkatnya di sisi Allah. Daripada semasa ke semasa tu pangkat dia naik. Sebab tu orang alim ni dia mengaji sampai meninggal dunia. Mengajar sampai meninggal. Hebat. Ya. Kita je malahnya, sebab tak rasa seronok, tak rasa zuk, asyik dengan apa yang kita dapat daripada ilmu-ilmu Allah. Dan minta berlindung olehmu dengan Allah daripada berpaling, meninggalkan ilmu. Minta dengan Tuhan, janganlah Tuhan kau palingkan hati aku sehingga aku ni meninggalkan belajar, tak nak mengaji. Jangan Tuhan, jangan. Gitu. Kita ni belajar rasa berat, hafal tak ingat, mengaji tak masuk, akhir sekali rasa malah. Lepas tu baik tak mengaji. Jangan. Siapa yang berhenti, hina dia. Rugi dia. Ada orang kata tak ada rugi apa Ustaz. Tu jenis otak reti tak faham, memang dia rasa tak rugi. Tapi sampai satu masa dia akan rasa kerugian itu. Apabila dia melihat rakan-rakan yang sebaya dengannya, sezaman dengannya, terkedepan dan berjaya dalam bab ilmu pengetahuan,
waktu itu dia akan menyesal sehabis-habis sesat. Silap. Bahkan dia akan nampak kalau kawan dia tu nak kata cerdik, biasa je. Tapi dia tekun istiqamah. Akhir sekali dia berjaya. Kemudian dia tak berjaya sebab berhenti awal. Satu hari dia akan bercakap sama-sama dia. Dia kata silap. Dia kata aku mengaji sama macam dia juga istiqamah. Mesti aku hebat daripada dia. Sebab apa aku kata mungkin aku hebat daripada dia? Sebab dia dengan aku tu dulu ni bodoh mengaji ni, bebar. Nak banding dengan aku ni lajulah sikit. Walaupun aku bukan cerdik sangat. Tapi nak banding dia dengan aku tu cerdik aku. Tapi sayang aku berhenti awal. Dia mengaji lagi. Akhir sekali dia tu lebih bagus, lebih alim, lebih tahu daripada aku. Silap kalau aku mengaji mesti aku alim daripada dia. Baru dia menyesal. Sebab tu alim ni bukan semata-mata cerdik. Dia nak istiqamah mengaji. Sebab tu cerdik ni bila mana kita bodoh sekalipun tapi kita rajin, kita rajin, kita istiqamah, lama-lama bodoh jadi cerdik. Tapi orang cerdik dia berhenti daripada belajar, walaupun akal dia ni kalau mengaji cepat, tapi dah kerana dia berhenti, lama-lama jadi bodoh. Orang bercakap dulu ni masa belajar ni antara pelajar yang genius, cerdik, tapi dia tak nak, malah berhenti awal. Tengok sekarang apa jadi, ketinggalan daripada orang lain. Walhal zaman belajar tu dia di antara pelajar cerdik. Itulah rugi dia. Dia pun menyesal. Silap nanti. Kalau 10 tahun dahulu saya mengaji macam awak, mungkin saya pun berjaya macam awak juga. Bila menyesal 10 tahun, 20 tahun kemudian. Sebelum sampai 10-20 tahun penyesalan itu, sekarang ni kena fikir dah. Jangan tinggal mengaji. Belajar. Kita ni mulia ni dengan sebab Allah Ta'ala bagi pada kita peluang untuk kita mengaji, kita belajar. Maka kita akan jadi mulia dengan sebab kita belajar. Sebab tu nak mulia ni, kita mula belajar, mula kita itu akan menjadi berubah, akan jadi mulia. Mula kita menjadi kehinaan apabila kita berhenti daripada belajar, jadi jauh, jadi jatuh, jadi rendah. Selagi mana kita duduk dengan ilmu, selagi itulah kita akan jadi mulia. Kerana ilmu itu sifat dia mulia. Bila mana mulia, siapa bertenggek dengan mulia, dengan dia pun akan jadi mulia. Selalu kita buat contoh. Driver kereta. Driver ni, pemandu kereta ni. Kalau pemandu kereta biasa, kita tak rasa hebat. Tapi kalau pemandu siapa? Pemandu agung, mari semayang. Di masjid kita contoh malam ni, singgah semayang isyak. Pemandu je. Kita pun kenal. Tengok pakaian pemandu. Dia ni pemandu, mesti pemandu orang besar. Tanya pakcik kerja dengan siapa? Tak ada, kerja pandu gitu, bawa kereta je. Yalah pakcik kerja kat siapa dah? Desok-desok dia cerita. Ada jadi pemandu kereta tuanku. Bunyi tuanku je kita. Walah bawa kereta je. Tapi kereta siapa? Kereta tuanku. Apa beza orang lain boleh bawa kereta? Ya. Tapi kereta sendiri, kereta biasa. Bukan kerja dengan siapa-siapa pun. Maka tak ada apa-apa pun. Tapi bila mana sandar kepada orang mulia, orang besar, dengan dia pun jadi mulia, jadi besar. Pemandu tuanku, bukan pemandu kereta sewa, kereta Grab, kereta apa, tak. Pemandu tuanku. Walah pemandu je pun. Apa tuan? Kerja tukang sapu, hak paling lekeh kita tu. Sapu sampah bersih je. Kerja bersih sampah di jalanan, di perumahan, di taman. Bukan makna hina, tidak. Makna benda tu nampak rendah di sisi pandangan umum. Tapi tukang sapu juga. Tukang sapu apa? Tukang sapu bilik raja di istana. Ni gini. Memang tukang sapu. Tapi di mana dia sapunya? Dalam bilik tuanku. Hari-hari boleh jumpa dengan tuanku, boleh berseloroh dengan tuanku. Kita pun jangan main tu. Bukan tukang sapu sebarangan, tapi tukang sapu diraja, tukang sapu tuanku. Contoh, mana dengan sebab tuanku pemerintah orang besar, orang mulia ini, maka orang bertenggek dengan dia pun akan menjadi mulia. Baik, ilmu ni tak ada. Makhluk yang paling mulia antaranya ialah ilmu. Jadi bila mana orang tu disandarkan kepada ilmu, oleh kerana ilmu mulia, maka dengan dia pun mulia juga. Sebab tu orang bersama dengan ilmu ni dia mulia. Bila mana dia sendiri mulia, lalu dimuliakan oleh makhluk yang ramai. Itu maknanya jangan tinggal mengaji. Mengaji ni dia bukan kira budak. Ya, asalkan kita ni orang, maka kita mengaji, kita akan jadi mulia, hebat. Tinggal aja belajar, jadilah kehinaan, jadilah kerugian.
Oleh kerana itu mintalah berlindung dengan Allah daripada Tuhan paling daripada meninggalkan mengaji, belajar. Malam dan siang, biarlah Tuhan letak kita ni dalam ilmu, pagi, petang, siang, malam dengan ilmu. Mulia dia. Dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada menanggungkan kesusahan dan kehinaan pada ketika menuntuti ilmu itu. Dan dia kata seorang penuntut ilmu ni dia kena sabar banyak, kerana ujian banyak masa belajar. Susah, miskin, nak beli kitab tak ada duit, nak mengaji, nak bayar pun susah. Tapi boleh juga belajar, sabar. Sekejap dia kita sabar, lepas pada suasana kita menuntut ilmu, Allah Ta'ala akak-akak Tuhan buka lorong-lorong kemudahan buat kita. Setakat hari ni Ustaz tak jumpa lagi orang mengaji ilmu ni hidup mengepak, bawa teh Milo pergi minta sedekah tepi jalan. Ustaz tak jumpa. Allah tak akan biarkan dia itu jadi hina pun tak ada. Paling tidak kita apa? Jadi lebay. Duk kapung. Orang ada apa pun orang kejumpa dengan dia. Ustaz malam ni ada tahlil, minta Ustaz bawa Ustaz tahlil. Malam esok pula Ustaz kita ni naik rumah baru, minta Ustaz solat hajat. Boleh tak jadi imam solat hajat? Ustaz anak saya ni degil, minta doa sikit biar jadi berkat-berkat, biar mudah-mudah mengaji. Ustaz ni anak saya ni kena kerasukan, minta Ustaz baca-baca doa sikit halau-halau jin. Maknanya orang akan tumpu pada dia, mulia dia. Walaupun dia bukan tok guru apa pun, tapi dia orang mengaji. Dengan sebab ada ilmu padanya, Allah muliakan dia. Duduklah kat mana pun. Orang tua kita apa? Orang ada ilmu ni campak di laut jadi pulau, campak di hutan jadi bandar. Tu mulia, menjadi tempat tumpuan. Orang ilmu ni kalau dia ada duduk di mana pun, tempat itu akan menjadi maju dan akan menjadi subur. Kenapa? Kerana orang akan menumpu kepada dia. Tumpu pada ilmu. Duduklah kat mana, tempat itu akan jadi maju. Sebab tu nak maju ni, almarhum Tuan Guru Haji Niksuh yang Ustaz sebut, anak murid kepada Tok Penali, dia kata mudah di tempat tu untuk kita majukan. Buka sekolah, buka madrasah, buka tempat pengajian. Dia kata tak lama di situ akan menjadi maju. Dia kata nak maju tempat ni bukan payah. Buka tempat pengajian, lama-lama akan pergi. Bila mana ada tempat pengajian, orang pergi mengaji. Kemudian orang nak buat rumah, tinggal kat situ. Bila mana buat rumah, ramai orang, mesti orang akan buka pasar untuk beli belah. Bila mana ada pula orang ramai, mesti ada hospital, orang sakit. Bila mana orang ni ramai pula, ada pula masalah. Jenayah apa, ada akan berlaku, buka balai polis. Akhir sekali, bila mana orang ramai ni pula, mungkin berlaku musibah-musibah ini, ada bomba. Puncanya, ada tempat pengajian. Akhir sekali jadi maju. Nak sebut apa? Ilmu. Hebat. Itu dia. Kita tak nampak ni duk speed, tak nampak. Itulah sifat ilmu. Dia menerangi, dia mengimarah, dia majukan sesuatu tempat bila mana ada ilmu. Lebih lagi ilmu berkaitan dengan akhirat, ilmu agama. Lebih lagi. Dan bermula kata dia dongeng-dongeng. Apa dongeng? Apa? Tak lah. Tak. Macam apa tu? Dan kicik-kicik tahu tak? Pada menarikkan kekasihan serta tiada pada hakikat itu dicelakan melainkan pada ketika menuntuti ilmu. Nanti Ustaz tengok balik apa tu? Kerana bahawasanya pada ketika itu tak dapat tidak baginya daripada kicik-kicik akan gurunya, akan guru-gurunya dan taulan-taulannya dan lainnya supaya dapat mengambil faedah dan apabila ambil faham daripada mereka itu. Ni bahasa lama ni payah. Dia kalau bahasa Arab kita mudah faham sikit. Ni bahasa-bahasa kita orang-orang dahulu pun kadang-kadang bahasa yang tidak digunakan kita orang baru ni kadang tak faham juga. Masuk di sini dongeng-dongengan kicik-kicik ni maksudnya gurau senda. Bergurau senda, berkasih sayang dalam bab untuk mendapat ilmu, untuk menuntut ilmu dibenarkan. Berbanding dengan tujuan kita sayang pada orang, bergurau senda dengan orang ni dengan tujuan selain daripada ilmu, maka tidak dibenarkan dan tidak diharuskan.
Tapi kalau kita bergurau senda, berkasih-kasihan, berkasih sayang dengan tujuan untuk mengambil faedah, untuk mengambil faham daripada mereka ini, dibenarkan. Di situ maksud dia. Boleh kita bergurau dengan guru kita, baik tu, seronok tu, tujuannya nak ilmu, nak mengambil faedah, tak apa. Dikatakan ilmu itu kemenangan, tiada kehinaan padanya. Ilmu-ilmu ni akan bawa kemenangan dan tidak ada pada ilmu itu kehinaan, tak ada. Ilmu ni membawa kepada kemuliaan, kemenangan, kejayaan. Tiada didapatkan dia kan ilmu melainkan dengan kehinaan. Tiada kemenangan padanya. Nak dapat ilmu pula, kita kena merendah diri, kena tawaduk. Kena ambil ilmu. Kadang-kadang kita ambil ilmu ni, orang tu kita pandang dia rendah pada kita. Dari sudut umurnya muda pada kita. Dari sudut kehidupan dia pun mungkin lebih miskin daripada kita. Tapi lebih dia ada ilmu yang kita tidak ada. Maka oleh kerana kita ni rasa malu dengan sebab dia ni taraf hidupnya lebih rendah pada kita. Jangan. Kita merendahkan diri, menghinakan diri kita tu untuk dapat ilmu itu, satu masa kita akan jadi mulia. Jadi sebab itu menuntut ilmu tak kira. Kalau ada orang lebih muda daripada kita, dia alim lebih daripada kita, maka jangan malu segan untuk kita mengambil ilmu daripadanya. Bukan bermakna kita ambil ilmu daripada orang yang lebih usia daripada kita dan dia berilmu sahaja. Bahkan mungkin orang tu usia lebih daripada kita, mungkin usia sebaya dengan kita, mungkin usia lebih muda daripada kita, tapi pengetahuan dia lebih daripada kita. Maka jangan malu dan segan kita merendahkan diri itu untuk mengambil ilmu daripada mereka. Kenapa? Karena satu hari nanti kita akan jadi mulia. Walaupun pada peringkat awal kita nak ilmu tu, kita kena mengenal diri, kita kena tunduk semata-mata untuk mendapat ilmu dan faedah. Itu dia. Dan telah berkatalah oleh seorang yang berkata daripada ulama, aku ketahui bagi engkau, itu nafsu yang engkau kehendak akan kemenangannya. Maka tiada dapat akan kemenangan melainkan bahawa menghinakan dianya, kan nafsu. Apa maksud? Maksudnya aku ketahui dan aku yakin bahawasanya bagi engkau itu nafsu yang engkau berahi. Berahi nafsu kita yang membuat-buat nak, mahu dan kehendak, bahawa engkau menjadikan dia kan nafsumu kemenangan. Maka tiada engkau mendapat dan menyampaikan dengan kemenangannya melainkan bahawa engkau menghina akan dia akan nafsu dahulunya. Nafsu kamu ni nak hebat, nak sanyungan, nak kemenangan. Tapi kamu tak akan dapat perkara itu melainkan kamu kena hina nafsumu pada peringkat awal. Mana kena menundukkan ego kamu, menundukkan nafsumu. Kamu pergi tunduk depan orang tu untuk mengambil ilmu dia. Kenapa? Kerana kamu nak satu hari nanti ialah bahawa kamu ni jadi orang besar, jadi orang hebat, jadi kemenangan, jadi berjaya. Sebelum kamu nak berjaya tu, kamu kena hina nafsu kamu dahulu. Kena merendahkan dia. Kamu kena tunduk pergi menuntut ilmu. Satu masa kamu akan mendapat kehebatan. Ini dipesan, disebut oleh para alim ulama kita, agar kita bersifat sebagaimana sifat yang disebut ini, barulah kita akan berjaya, ilmu kita pun akan berkat, ilmu kita akan bertambah-tambah. Itu dia. Kemudian faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Bab yang ke-11, pasal yang ke-11, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Ini suatu fasal pada menyatakan wara' pada ketika belajar ilmu. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban rafi'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.